Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada petang ini kita akan meneruskan kelas PDPR kita bagi madah sirah, dan insya-Allah pada petang ini ustaz tidaklah seperti sebelum ni yang ustaz akan bagi mengajar satu tajuk. Jadi hari ini ustaz lebih kepada untuk cuba kita berbincang contoh-contoh soalan dan jawapan-jawapan yang kadang-kadang kita tersalah. Kadang-kadang kita tersalah faham dengan kenyataan ataupun yang disebut dalam pernyataan soalan tu, jadi kita salah faham. Kebanyakannya lah. Jadi kita pergi pada soalan yang ustaz nak terangkan, iaitu buka masing-masing buku simulasi sirah, simulasi sirah ni yang warna hijau ni, ya, masing-masing ada. Yang mana tak ada nanti send lah soalan tu untuk kamu buat. Jadi soalan yang perlu kamu buat pada petang ini ialah iaitu set yang keempat muka surat 6. Set yang keempat muka surat 6, soalan yang terakhir dalam set yang keempat. Soalan yang terakhir dalam set yang keempat. Baik, kita sama-sama kita tengok soalan. Soalan yang ke-31. Sebelum kita masuk pada soalan, baca dulu arahan. Tandakan right pada jawapan yang betul dan pangkah ataupun inilah pangkah tu, tanda pangkah pada jawapan yang salah. Jadi kita fahamlah, kalau kenyataan tu betul, kita right lah. Kalau kenyataan itu salah, kita pangkah. Nampak mudah? Mudah je. Dia tanya betul tak betul je, betul, right. Kalau salah, pangkahlah. Tapi sebenarnya kadang soalan inilah yang banyak menjerat kita rugi dalam markah. Nampak macam mudah, tapi kadang-kadang yang ni yang rugi ni. Kenapa? Kita terlalu confident. Jadi kena hati-hati. Okey. Tengok soalan yang 31. Sama-sama kita baca. Abu Talib. Siapa Abu Talib? Sebelum kita nak ni, kita kena kenal dulu Abu Talib. Abu Talib menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak buat betul ke, tanda right ke ataupun pangkah ke, kita kena kenal dulu siapa Abu Talib. Abu Talib ni ialah bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah kepada Sayyidina Ali. Jadi ayah kepada Sayyidina Ali, dan dia ni adalah bapa saudara Nabi, yang mana datuk Nabi Abdul Muttalib sebelum dia meninggal dunia, dia telah bagi amanah kepada Abu Talib untuk menjaga cucunya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita fahamlah, bila sebut tentang menjaga ni, adakah dia boleh buat Nabi teruk-teruk? Tidaklah. Jadi kita faham Abu Talib menentang dakwah Nabi. Jawapannya apa? Jawapannya salah. Kenapa? Abu Talib dia tidak menentang dakwah. Dia cuma tidak beriman dengan apa yang Nabi bawa. Dari segi menentang, tidak. Nabi di antara orang Abu Talib di antara orang yang banyak menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu anak saudara dia. Jadi tak bolehlah kata dia menentang. Cuma dia ni masalah dia punya kesilapan dia sikit saja. Dia tidak beriman dengan dakwah yang Nabi bawa. Jadi kenyataan ni sebenarnya salah lah. Dia tulis tu Abu Talib menentang dakwah. Tapi kalau kita ni tak baca betul-betul, kita akan cepat-cepat jawab. Kita akan jawab betul. Kenapa? Menentang ni maknanya kita faham, oh Abu Talib tak masuk Islam. Bila tak masuk Islam, menentang lah. Nampak? Kita akan fahamnya tu. Satulah soalan macam ni sebenarnya menjerat. Menjerat kita dengan cepat nak jawab. Itu Ustaz pesan banyak kali. Dalam setiap kali kamu nak buat latihan, janganlah kelang kabut kita dalam menjawab. Baca, fahamkan betul-betul. Ingat balik apa yang Ustaz ajar. Jadi kita kena faham lah. Dari situ pun kita dah faham dah. Abu Talib menentang. Kita faham, takkanlah Abu Talib tu menentang. Dia tidak menentang, cuma dia tidak beriman. Sehingga bila dia nazak pun, Nabi Muhammad ni pujuk juga, wahai bapa saudaraku, marilah masuk Islam, ucaplah lafaz syahadah. Tapi tetap juga Abu Talib tidak ikut lafaz syahadah tu, sehingga kan dia mati dalam keadaan kafir. Maka dia juga mati dalam keadaan kekufuran. Walaupun dia bapa saudara Nabi, dia banyak sokong Nabi, dia banyak lindung Nabi, tapi sebabkan dia tidak masuk Islam, maka dia duduk dalam keadaan golongan yang kafir, yang akan kekal dalam
neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah Taala memberikan satu azab yang paling ringan dalam neraka kepada Abu Talib, iaitu dengan memakai kasut ataupun terompah daripada api neraka. Itu paling ringan. Itu paling ringan diberikan kepada Abu Talib. Kenapa? Abu Talib ni tidak beriman, tetapi dia banyak menyokong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu jasa dia. Kemudian soalan yang ke-32. Bai'atul Ridwan berlaku di hadapan Kaabah. Sebelum kita nak tahu betul ke Bai'atul Ridwan berlaku di hadapan Kaabah, kita ingat balik. Bai'atul Ridwan ni berlaku kerana apa? Bai'atul Ridwan ni adalah ikrar untuk apa? Berjihad, berjihad ke jalan Allah, sanggup mati syahid dari jalan Allah, berjanji. Kenapa? Berlaku peristiwa yang mana berlakunya perjanjian ini kerana ketika dalam perjanjian, peristiwa perjanjian Hudaibiyah, salah satunya adalah menghantar Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan pihak musyrikin. Dan kemudian beliau ditahan selama 3 hari. 3 hari Sayyidina Uthman ni ditahan. Kemudian apa? Tersebar berita tentang kematian Sayyidina Uthman. Dengar kata Sayyidina Uthman telah dibunuh dalam dia nak berunding tentang perjanjian Hudaibiyah. Kemudian Nabi dan para sahabat pun buatlah satu perjanjian yang disebut Bai'atul Ridwan. Di mana? Di kawasan Hudaibiyah itulah, di sepohon pokok. Dan berjanji tidak akan lari dari medan perang. Maksudnya berdekatan Hudaibiyah tu ada sepohon pokok. Jadi kita kena fahamlah, bila sebut kenyataan di 32 tu, jadi jawapan dia salah lah. Bukanlah di Mekah. Sebab apa? Hudaibiyah ni bukan di Mekah. Dia perjalanan nak sampai ke Mekah. Jadi ada orang berbai'ah di bawah sepohon pokok. Dan berjanji akan mati syahid di jalan Allah. Jadi itulah peristiwa Bai'atul Ridwan. Kenapa terjadi? Terdengar desas-desus mengatakan wakil ataupun yang dihantar Osman sebagai wakil untuk berunding dikatakan telah dibunuh. Maka berlakulah peristiwa Bai'atul Ridwan. Yang tu boleh dikatakan satu amaran lah kepada puak kafir Quraisy pada ketika itu. Itu yang disebut peristiwa Bai'atul Ridwan. Jadi jawapan dia apa? Bai'atul Ridwan berlaku di hadapan Kaabah. Jadi jawapan dia salah. Baik, 33. Salah jangan tulis salah pula, kena pangkah. Madinah merupakan negara Islam pertama di dunia. Betul ke tidak? Betul. Madinah lah negara Islam yang pertama di dunia. Madinah merupakan negara Islam yang pertama di dunia. Itu jawapan dia. Jadi jawapan dia betul lah. Tak boleh nak kata lain lah. Sebab apa? Nabi mula-mula bina kerajaan. Nabi mula-mula bina undang-undang. Nabi nak buat sesuatu daripada nak bentuk satu kekuatan tu, bermula kekuatan Islam itu adalah di Madinah. Jadi Madinah itulah negara pertama, negara Islam yang pertama di dunia, berbanding negara lain lah. Kemudian soalan yang ke-34, Masjid Nabawi terletak di kota Mekah. Yang ni pun kita dah faham dah. Tapi kadang-kadang kita ni laju sangat. Bila sebut Masjid Nabawi ni, Nabi duduk Mekah lah dah. Masjid Nabawi ialah Masjid Nabi. Masjid Nabi ni Nabi dirikan. Dekat mana? Masjid Nabawi didirikan di Madinah. Kenapa? Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi buat Masjid Nabawi ni, Nabi bina Masjid Nabawi ni di Madinah. Jadi bukanlah di Mekah. Seperti mana dalam kenyataan tu, jadi jawapan dia salah. Yang ke-35, Sayyidina Abu Bakar merupakan khalifah pertama. Sayyidina Abu Bakar merupakan khalifah pertama. Yang ni pun ada kesilapan. Kadang-kadang kita rasa khalifah pertama Nabi Muhammad lah. Jadi kita pun pangkah. Sebenarnya khalifah ni pemimpin selepas kewafatan Nabi. Itu yang disebut khalifah ni. Khulafa ar-Rasyidin ni adalah kepimpinan selepas wafatnya Nabi. Jadi kita kena faham lah, Nabi tu Rasul. Memang dia pemimpin, tapi dia adalah Rasul, pesuruh Allah. Jadi tak bolehlah sama dengan khalifah biasa ni. Jadi khalifah pertama. Jadi jawapan dia betul lah. Sayyidina Abu Bakar merupakan khalifah pertama. Jadi itu kaedah. Saya tanya cara menjawab. Jangan kita terus baca sekali, kita terus tanda. Fahamkan betul-betul, ingat balik apa yang kita dah belajar. InsyaAllah ia memudahkan untuk kamu menjawab
soalan. Jadi ustaz tidaklah nak terang semua. Kalau terang semua, kamu tahulah jawapan semua kan. Jadi ustaz cuba terangkan kaedah menjawab daripada atas sampai soalan 35 tu, sampai yang last tu kamu buatlah tugasan. Jadi tugasan untuk hari ni ialah kamu tandakan betul atau salah, dan atas tu right atau pangkah. Buat latihan buku simulasi set 4, dan latihan yang ni lah 31 hingga soalan yang keempat 40. Cukup sekadar tu penerangan ustaz. Semoga dapat membantu kamu dalam menjawab soalan yang baik daripada Allah, yang lemah daripada ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.